Anda masih lagi menonton cerita bersama saya Najib Arif, dan sepanjang tahun 2020 antara tarikan utama yang kami paparkan di Astro Awani dan juga yang menyentuh ataupun berkait rapat dengan orang ramai dan juga rakyat Malaysia, iaitu perkembangan politik semasa tanah air. Sudah pasti tumpuan utama sepanjang 2020 ini apabila bertukarnya kerajaan pada awal tahun yang lalu, dan ini menjadi tumpuan utama Astro Awani sehinggalah kepada kita melihat kepada sehingga ke akhir tahun ada sahaja perkembangan politik terkini dan juga rencam politik itu yang kami bawakan, kami kupas dan juga diskusi secara mendalam untuk kita memahami dalam aspek politik tersebut. Salah seorang wartawan yang biasa memberikan tumpuan dalam aspek politik ini dalam setiap penulisan di Astro Awani, iaitu Firdaus Azil, bersama dengan saya pada jam ini. Firdaus, tahun ini adalah tahun yang kalau boleh kita sifatkan dalam perjalanan saya lah sebagai wartawan, juga mungkin Firdaus juga, kita melihat antara perkembangan politik yang begitu dinamik sekali. Kadang-kadang susah juga kita nak jangka, tapi pada masa yang sama kita kena orang kata bekerjasama antara semua maklumat yang diperolehi oleh Firdaus sebagai contoh, saya dan juga rakan-rakan tugas yang lain, kita gabungkan untuk kita mengetahui, mungkin sedikit membaca perjalanan politik 2020. Ada kalanya tepat, ada kalanya tidak tepat dan sebagainya kan. Tapi bagaimana untuk kita menceritakan pengalaman kita membuat liputan? Firdaus sendiri, awal tahun kalau kita boleh berfokus kepada pertukaran kerajaan pada awal tahun tempoh hari, bagaimana rasanya sebagai seorang wartawan memberi tumpuan kepada perkara tersebut untuk memahami keadaan semasa dari aspek politik, penerangan dan sebagainya? Firdaus sendiri kalau boleh kongsikan pengalaman itu. Okey, terima kasih. Kalau tengok kan dalam tahun ini saja, seperti Najib sebutkan, pertukaran dinamika politik yang kadang-kadang kita tidak jangkakan pun, pertukaran kerajaan di peringkat persekutuan. Malah ada 4 negeri bertukar kerajaan negeri. Kita sebut tentang Melaka, Kedah, Perak dan juga Sabah, Johor dan juga kita jangkakan mungkin Sarawak juga akan bertukar. Tetapi Sarawak adalah pilihan raya negeri biasalah. Tetapi sebenarnya kalau kita imbas kembali mengapa berlakunya pertukaran kerajaan ini, antara yang kita perhatikan sebagai wartawan pertamanya ialah pada ketika ini, pada bulan Disember, sama ada November atau Disember, berlakunya convention PKR di Melaka, di mana ketika itu saya membuat liputan di sana dan kita memerhatikan bibit-bibit keretakan antara kepimpinan tertinggi PKR. Ini 2019, kita bercakap mengenai 2019, yang mana ia mungkin menjadi asas ataupun mungkin yang memulakan apa yang kita panggil sebagai tahun 2020 yang penuh dengan rencam, penuh dengan warna-warni dan sebagainya. Ketika itu kita dapat lihat bagaimana timbalan Presiden PKR ketika itu, Datuk Sri Azmin, orang kata berpatah arang dengan pemimpin kanannya, pemimpin tertinggi iaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim, dan daripada menginjak ke 2020 pada awal bulan Januari ke Februari, kita dapat mendengar bahawa kemungkinan akan ada berlaku peristiwa besar yang akhirnya kita sebut sebagai pada 23 Februari berlakunya langkah syaratan yang menyaksikan beberapa keluarnya Parti Pribumi Bersatu Malaysia daripada Gabungan Pakatan Harapan, menyaksikan kejatuhannya Kerajaan Pakatan Harapan yang hanya mampu bertahan selama 22 bulan, yang mana ketika itu diterajui oleh Tun Dr. Mahathir. Dan selepas itu, ketika sebelum berlaku pertukaran, kira-kira ketika sedang kononnya ada keluarnya parti, bagaimana Tun Dr. Mahathir meletak jawatan sebagainya, masa itu sudah pastinya walaupun ketika itu sudah berlaku, kita sudah dengar mengenai COVID-19, sebab COVID-19 kan bermula di China pada Disember 2019, tetapi ketika itu disebabkan ada beberapa peristiwa politik yang mana kita terpaksa, saya, Najib juga pernah berkumpul di depan istana, saya berkumpul, orang kata berkampung di hadapan pejabat Perdana Menteri di Putrajaya, berkampung di hadapan Istana Negara, juga berkampung di hadapan rumah Tan Sri Muhyiddin ketika itu untuk kita mengikuti perkembangan apakah yang akan terjadi. Jadi itu sebenarnya antara sebab kita memanglah wartawan ni, kita antara yang terlibat dalam mencatat ataupun terlibat dalam lipatan sejarah Malaysia, kita yang menulis. Jadi itu antara perkara-perkara yang saya kira sangat bertuah lah kita sebagai wartawan. Awani ini sebenarnya kalau orang di luar sana melihat nampak macam besar lah. Sebenarnya pasukan kita ni kecil saja, tapi impian kita tu besar lah. Dan setiap penulisan dan juga orang kata perancangan yang kita lakukan. Dalam perancangan tahun ini, seperti yang Firdaus sebutkan, saya ditempatkan di hadapan Istana Negara pada ketika Yang di-Pertuan Agong memanggil menghadap ke semua 222 ahli parlimen pada ketika itu untuk mendapatkan persetujuan dan juga pandangan mereka dan juga sokongan mereka pada ketika itu. Saya bersama dengan rakan tugas Hasimi Muhammad pada ketika itu di hadapan Istana Negara, dan itu di hadapan Istana Negara itu kita tunggu keluar dan masuk, dan kalau dapat reaksi dan sebagainya.
Firdaus berada di hadapan pejabat Perdana Menteri pada ketika itu dan juga beberapa lokasi yang lain sepanjang rentetan perkembangan politik tersebut. Yang mana satu yang mungkin Firdaus rasakan cabaran yang paling besar sekali pada ketika itu untuk membuatkan liputan, kalau boleh diimbas kembali? Saya rasa antara beberapa lokasi yang saya sempat berkampung ialah pertamanya di hadapan pejabat Perdana Menteri di PMO di Putrajaya dan juga di hadapan rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin, serta juga kita juga mengikuti beberapa mesyuarat tergempar antara parti-parti politik, khususnya Parti Pribumi Bersatu Malaysia, yang mana ketika itu telah membuat keputusan untuk keluar daripada gabungan Pakatan Harapan hingga terjadinya kejatuhan Pakatan Harapan sebagai kerajaan persekutuan. Jadi cabaran-cabaran pertamanya di hadapan pejabat Perdana Menteri itu di PMO. Kalau siapa yang biasa yang pernah melawat PMO itu tahulah bagaimana keadaannya. Ada beberapa pintu masuk utama. Pertamanya kita nak tahu antara cabaran yang mungkin tak adalah mencabar sangat, tapi of course lah kita nak tahu siapa yang akan keluar masuk, yang akan berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ketika itu. Kita terpaksa tunggu di beberapa pintu pagar. Ada pintu utama di hadapan roundabout ataupun di hadapan bulatan itu, ada juga pintu yang masuk di belakang. Jadi yang bagusnya sebagai media fraternity ataupun sebahagian daripada keluarga besar media di Malaysia ini ialah kita sentiasa berhubung rapat dengan rakan-rakan kita, tak kisahlah sama ada daripada stesen TV lain ataupun daripada radio lain ataupun daripada surat khabar ataupun portal lain, yang mana kita memang kita ada dalam satu grup, ada beberapa grup WhatsApp. Kita berkongsi maklumat. Okey, kalau kat sana kata ada sini, maka kita pun akan kita alert lah apa yang akan jadi. Kalau kat sana katalah ada masuk ikut pintu belakang, mungkin pertama pintu belakang tu mungkin agak sensitif, tetapi itulah hakikatnya. Pintu depan, pintu belakang dan juga beberapa pintu lain. Tetapi apa yang saya boleh katakan ialah kita berkongsi walaupun cabaran. Jadi sebagai rakan-rakan media, kita kata ada masalah nak tahu siapa, kita berkongsi maklumat, itu yang penting. Dan juga di hadapan rumah Muhyiddin Yassin, of course, ataupun ketika itu ketika pandemik COVID-19, walaupun baru melanda, tidak sampai beberapa kes boleh dikira dengan jari jumlah bilangannya, tetapi ada ketika itu saya ingat lagi di mana selepas malam, saya rasa kiranya selepas Tan Sri Muhyiddin selamat mengangkat sumpah di Istana Negara, ketika itu kita berkumpul di hadapan dan kita akan menemu ramah sosok-sosok politik, antaranya salah seorang yang ketika ini adalah menteri. Jadi kita interview dia, kita bertanyakan tentang bagaimana keadaan sebagainya. Kemudian dalam beberapa hari selepas itu kita dapat tahu dia antara suspek COVID dan menjadikan kita juga sebagai suspek COVID ketika itu. Tetapi bagaimanapun ketika itu tidak ada SOP yang betul-betul khusus daripada Kementerian Kesihatan. Tidak ada orang kata kuarantin beberapa hari sebagainya, tidak ada bagaimana nak buat, adakah nak pergi hospital ke ataupun kuarantin bagaimana. Tetapi apa yang kita boleh buat ketika itu ialah kita tanya pegawai dia, menteri ni pergi ke tak, pergi buat swab ke tidak, kita nak tahu result ni. Kalaulah dia dah buat swab, dia tahu keputusannya, maka kita pun perlulah mengambil tindakan selanjutnya. Sebab apa? Kita juga sebagai wartawan Astro Awani, kita pun tahu kalaulah dia positif, kita jadi suspek. Kalaulah kita positif, maka tempat kita pun akan mengalami impak juga di studio Awani ini. Ya, itu antara orang kata apa cabarannya yang kita tak nampak di belakang setiap pemberitaan itu. Tapi pada masa sama, ketika rentetan perkembangan politik ini berlaku, antara yang saya gusarkan pada ketika itu adalah ledakan maklumat yang berlaku. Bermakna kita sebagai wartawan, kita berdapat banyak, kalau macam Firdaus lagi banyak grup WhatsApp sebenarnya, grup WhatsApp politik dan sebagainya, berkongsi maklumat dan sebagainya. Paling penting tugas wartawan adalah untuk kita menentukan kesahihan sesuatu maklumat tersebut. Bagaimana? Adakah rasa overwhelming itu ada pada ketika kesemua maklumat masuk dalam perkembangan politik semasa pada ketika itu untuk Firdaus sendiri? Okey, kita juga ada beberapa sumber ataupun beberapa orang yang rapat dengan kepimpinan, sama ada di itu yang pentingnya sebagai media. Mungkin saya perlu tekankan bahawa sebagai media kita perlu bersifat adil, kita perlu tidak boleh bias, maka kita ada hubungan rapat antara dua pihak, sama ada Pakatan Harapan maupun apa yang kita panggil sekarang sebagai Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional sebagainya, untuk kita verify sumber-sumber ini. Jadi katalah kita mendapat satu gosip ataupun satu kabar angin, maka ia dengan relation, itu yang kekuatan wartawan sebenarnya, ialah kami ada kontak ataupun hubungan, dan hubungan itu perlulah bersifat adil, semua pun ada. Jadi kita boleh mudah untuk kita verify maklumat ini sebelum kita sampaikan kepada rakyat Malaysia di luar sana. Ya, itu pada pentingnya untuk maklumat-maklumat ini semua kita sahkan dan juga kesahihannya itu penting. Tapi pada masa yang sama kita melihat juga bahawa ini akan mencorak dan juga
juga mencerminkan bagaimana perkembangan politik untuk tahun 2021 yang kita jangkakan mungkin lebih keadaannya lebih mencabar dan juga lebih orang kata apa, dinamikanya itu lebih orang kata apa, dah ada bunyi-bunyi bahawa ada yang sebut pilihan raya tahun depan dan sebagainya. Itu antara cakap-cakap. Bagi Firdaus sendiri yang biasa melihat perkembangan politik, menulis perkembangan politik dan juga membaca dan juga menganalisis sebagai seorang wartawan, apa jangkaan isu utama yang kita akan memberi tumpuan pada 2021? Okey, pertamanya kita perlu sedar bahawa tahun 2021 akan ada beberapa parti politik yang akan menghadapi pemilihan. Itu yang pertama. Mungkin saya boleh sebut sebagai contoh, penggal untuk UMNO ialah 2018 ke 2021. Mereka boleh tangguhkan selama 18 bulan kalau tak salah saya mengikut perlembagaan. DAP juga sepatutnya pada bulan ini sudah ada pemilihan, mungkin ditangguhkan lagi pemilihan mereka. Selain pada pemilihan parti, kita juga bercakap mengenai kemungkinan pilihan raya. Satunya yang pasti adalah pilihan raya negeri Sarawak, yang mana tempohnya akan tamat pada tak salah saya Jun 2021. Maka perlu diadakan sama ada katalah, tapi kalaulah ada darurat seperti mana kita yang di-Pertuan Agong umumkan di beberapa DUN parlimen kan? Dua parlimen dan satu DUN kalau tak salah saya. Kalau itu diumumkan, maka berkemungkinan tarikh untuk pilihan raya negeri Sarawak mungkin boleh ditangguhkan selagi mana tempoh darurat itu masih berkuat kuasa. Dan juga itu antara perkara, dan juga kita kena ingat politik dan juga institusi dalam negara ini juga berkait rapat. Sebagai contoh, dalam parlimen kita menyaksikan ketika belanjawan baru-baru ini bagaimana majoriti itu agak tipis, dan itu juga akan memberi kesan kepada dinamika politik. Sama ada sebab kita dah saksikan beberapa kes. Sebagai contoh, ada antara ahli-ahli parlimen yang bertukar arah, bertukar kiblat dan sebagainya. Itu menyaksikan kejatuhan-kejatuhan ataupun memberi kesan secara terus kepada sama ada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri, seperti mana kita lihat pada beberapa negeri pada pilihan raya sebelum-sebelum ini. Itu antara tumpuan utama 2021. Sudah pasti Firdaus sendiri secara ringkasnya sebagai seorang wartawan, mungkin bukanlah harapannya, mungkin pandangan dan juga apa yang akan Firdaus jangkakan untuk kita melihat sebagai seorang wartawan yang mungkin kita boleh kongsikan ilmu ini juga untuk wartawan seluruh Astro Awani, juga apa yang perlu kita beri tumpuan dan juga kita perkasakan diri kita untuk berhadapan dengan 2021. Kerana 2020 ini kita tidak jangka sekali jadi macam ni. Kita memanglah di Astro Awani biasa kita buat kerja last minute dan sebagainya. Ini memang kekuatan kita lah, alhamdulillah. 2021 apa yang perlu wartawan siap sedia? Kita perlu, sebagai contoh tadi, ada beberapa perkara besar yang akan berlaku. Pilihan raya negeri Sarawak sebagai contoh, paling orang kata konkret, paling orang kata akan jadi. Malah desas-desus mengatakan pilihan raya umum juga berkemungkinan kerana dia punya tempoh dia adalah daripada 2021 ke 2022. Kalau saya expired date dia adalah 2022. Kemungkinan besar akan diadakan pada 2021. Jadi mengambil kira sebagaimana apa telah terjadi pilihan raya negeri Sabah sebagai contoh, pilihan raya berlaku akhirnya beberapa rakan kita juga ada yang terkena dengan COVID, walaupun mengikuti SOP, walaupun mengatakan jarak. Itu antara cabaran-cabaran yang perlu kita perhalusi. Dan juga of course kita kena mengambil kira dinamika politik, bagaimana sahabat menjadi seteru menjadi sahabat dalam politik, bagaimana itu yang perlu kita fahami. Sebagai contoh, mungkin saya boleh sebut Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Itu antara hubungan-hubungan yang orang kata unik, yang tidak pernah terjadi sebelum ini. Kali ini antara perkara-perkara yang kita teruja lah kononnya untuk tahun 2021. Itulah, Firdaus, ini adalah harapan untuk Astro Awani. Kalau ada perkembangan dan juga analisis politik, saya selalu call Firdaus ni. Macam mana nak tahu pasal benda ni, nak baca pasal benda ni, apa perkembangan terkini kalau boleh lah kan, untuk mengetahui daripada mungkin sumber-sumber Firdaus sendiri yang lebih banyak. Kecuali off. Kadang off pun kita kacau juga. Itu komitmen Firdaus sebenarnya. Bos-bos kena dengar tu. Itu adalah perkongsian Firdaus. Terima kasih kerana berkongsi dan juga cerita sepanjang tahun 2020 ini. Rencam politik kami bawakan, dan juga bukan sahaja bawakan cerita itu, tetapi analisis secara mendalam untuk kita fahami apakah impaknya kepada, yang paling penting adalah rakyat. Pada akhirnya mereka ingin menyaksikan perkembangan politik yang mereka pilih, wakil rakyat mereka, dan segala perkembangan ini akan kami bawakan ke tahun hadapan. Ini adalah episod cerita yang terakhir untuk tahun 2020, di mana setiap tahun ada sahaja cerita dan setiap tahun penuh juga suka dan duka. Dan juga cerita 2020 kadang-kala dia membuatkan kita rasa mengeluh, tapi ada yang kita senyum dan juga buat kita ampuh. Dan juga cerita COVID yang belum tamat, cerita politik yang mungkin penat, dan juga cerita jenayah yang dapat kita lihat. Apapun itu, semua cerita 2020 yang akan selalu kita ingat, cerita yang sentiasa terpahat, cerita yang sentiasa tersemat. Dan sekian cerita saya, Najib Arif. Kita buka buku baru di tahun 2021. Assalamualaikum, salam hormat.